Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi kita dalam bahagian bab yang ketujuh. Masih lagi kita bincangkan tentang kaedah fiqh dalam pengurusan di bahagian yang kedua, yang mana kita dah bincangkan sebelum ini tentang pengertian kaedah fiqh dan kepentingannya. Nah, sekarang ni kita akan fokuskan kepada 5 kawaidul fiqh yang akan kita guna pakai dalam perbincangan kita berkaitan tentang kawaidul fiqh dalam pengurusan. Sebenarnya banyak, tapi kita hanya bincangkan 5 perkara saja. Seperti mana yang tertera dalam slide. Al-umur bimaqasidiha, al-yakinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqah tajlibu at-taysir, al-darar yuzal, dan yang terakhir sekali, al-adah al-muhakkamah. Kelima-lima inilah yang kita akan bincangkan dalam topik kawaidul fiqh dalam pengurusan dalam Islam. Okey. Pertama kita nak bercakap tentang al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Memang kita gunakan istilah bahasa Arab. Jadi pelajar harus tahu, mahasiswa tahu, kena hafal jugalah istilah ini. Okey, yang pertama al-umur bimaqasidiha. Apa maksud al-umur bimaqasidiha? Setiap perkara berdasarkan dengan niat. Setiap perkara berdasarkan dengan niat, intention tu. Apa hasrat kita? Apa tujuan asal kita? Itu yang kita dekatkan. Sedang apa? Dalam semua perbuatan, setiap amalan, dia kena tekankan tentang bagaimana kita memulai sesuatu perkara dengan niat. Contohnya, kita mandi pagi ini, selepas itu niat kita nak ke mana? Contohnya kita nak pergi kuliah. Maka dasar kita nak mandi itu kerana kita nak pergi kuliah ataupun pergi ke bandar ataupun pergi shopping dan sebagainya. Okey. Baiklah, setiap perbuatan, contohnya dalam bab fiqh kita iaitu bab solat kita, maka awal yang mendasari kepada perbuatan solat itu sendiri adalah intention tu, niat dalam hati. Sebab itulah perbuatan itu adalah qasad dalam hati kita. Okey, bukan pada lafaz. Lafaz itu hanya simbol untuk kita memulai niat. Dan perkiraan niat itu bukan pada lafaz, tetapi pada perbuatan hati yang ingin hasrat untuk melaksanakan sesuatu benda. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap perkara diambil kira dengan niat dan sesungguhnya setiap orang dikira apa yang diniatkan itu sendiri. Hadis yang cukup popular di kalangan kita. Okey. Oleh itu, pengurusan dan pentadbiran yang dilakukan oleh ahli organisasi mestilah dengan niat yang selari atau yang tidak bercanggah dengan hukum Islam ataupun syariat. Maknanya, pengurusan itu sendiri harus landasannya adalah niat yang betul. Bukan niat menipu, bukan niat untung membabi buta, bukan niat untuk nak menjahanamkan orang, bukan niat untuk menyakitkan hati orang. Mesti ada niat fi sabilillah, niat kerana Allah, niat untuk membawa yang dikatakan ibadah untuk Allah. Itu yang penting. Okey. Jadi kena faham tentang konteks niat itu sendiri. Contoh, saya katakan tadi, kalau kita puasa, bagaimana kita berniat untuk berpuasa? Tanpa niat pada satu puasa itu adalah tidak sah. Kerana niat yang mendului segala-gala perbuatan yang ada dalam kehidupan kita. Contoh, orang yang membunuh. Okay? Pengadilan akan menetapkan sama ada dia niat membunuh ataupun membunuh kerana niat ataupun membunuh tanpa niat. Pelik sikit. Membunuh tanpa niat. Maknanya, dia terbunuh itu tak disengajakan. Itu dikatakan bunuh tanpa niat. Kerana apa? Hukuman ataupun difficulty hukuman itu berbeza di antara satu sama lain. Okey. Jadi, setiap perbuatan kita dalam pengurusan mestilah meletakkan niat terlebih dulu. Apa-apa saja. Dalam kita meletakkan dalam bab tahtib. Dalam perancangan kita. Niat kita untuk apa? Untuk nak target pada tahun depan. Dalam kita nak organize. Dalam kita nak memimpin, dalam kita nak mengawal, mestilah kawalan itu mesti dalam keadaan kehendak ilahi. Okey, yang kedua, kita bercakap tentang al-yakinu la yuzalu bisyak. Al-yakinu la yuzalu bisyak.
Saya ulang sekali lagi, al-yakinu la yuzalu bisyak. Apa maksud al-yakinu la yuzalu bisyak? Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Maknanya, keyakinan itu tinggi daripada keraguan. Okey? Bab kalau sekiranya ragu itu tinggi daripada yakin, maka kita akan guna pakai yang ragu ini. Maknanya kita akan menghukum sesuatu benda atas keraguan kita. Tetapi dalam kaedah fiqh, kalau sekiranya yakin perbuatan kita itu tinggi, maka keraguan yang ada di sebaliknya kita boleh tolak ke tepi. Seperti sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang itu daripada berasa ada sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan. Contohnya, rasa apakah kita buang angin ataupun tidak. Adakah keluar sesuatu atau tidak daripadanya. Janganlah dia keluar masjid daripada masjid sehingga dia mendengar bunyi ataupun menghidu baunya. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis yang sahih, yang mana ketika mana rasa kita bukan menghukum cara rasa, tapi kalau kita menghukum dengan cara keyakinan bab kita. Kalau sekiranya kita tercium bau, minta maaf kita buang angin, bau ada busuk sikit dan berbunyi, maka kita wajar kita keluar untuk kita mengambil wuduk semula. Tapi kalau tidak ada bunyi ataupun menghidup bau yang aneh sikit, maka dalam hal ini kita kena tekankan bahawa apa poin itu. Kalau kita kata, oh itu bunyi, oh itu ada bau, maka yakin bila bau itu kita dah keluar angin ataupun berkentut, maka kita pergi berwuduk. Tapi kalau sekiranya tidak ataupun sebaliknya, kita hanya rasa tak boleh. Kita kalau menghukum satu benda, kita tak boleh menghukum atas rasa. Okey? Ini saya nak tambahkan, kalau kita bercakap tentang bilangan jumlah solat dalam banyak perbuatan hukum, maka yakin itu perlu ada dalam hal-hal tertentu. Yakin itu datang daripada mana? Daripada hati lah. Yakin, hati kena letak atas keyakinan. Okey. Yang kedua, kalau kita bercakap dalam hal ini, hal yang ada kaedah tambahan daripada hal ini, bahawa sebenarnya asas sesuatu adalah tiada. Kita kena faham, asas adalah sesuatu itu tiada. Apa maksud asas sesuatu itu tiada? Maknanya setiap hal-hal dalam menentukan ini, menentukan satu perkara itu, dia sebenarnya tidak ada yang meletakkan perkara tersebut menjadi ada. Dia memang tiada. Maknanya tidak ada yang boleh meletakkan nilai terhadap sesuatu benda itu. Sehingga didatangkan pada satu perkara keyakinan yang menyebabkan dia ada asas untuk mengatakan bahawa, oh ada. Contohnya tadi, oh dia berkentut, oh ada bunyi. Ini kesan kepada sesuatu benda yang menyebabkan dia adalah betul dan tepat tindakan yang dia lakukan. Contohnya, dia pergi keluar masjid dan berwuduk. Okey, yang kedua, asas tambahan yang saya nak bincangkan dalam hal ini, asas sesuatu itu adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan ia haram. Kena faham tu. Asas sesuatu itu adalah harus. Maknanya apa sahaja hukum yang asal itu adalah harus. Contohnya ayam. Okey. Ayam pada asal hukumnya adalah harus. Okey. Tapi memang kita tahu bahawa hukum ayam itu memang asalnya memang harus. Okey. Sehingga didatangkan padanya dalil yang menunjukkan ia haram. Okey. Kemudian yang paling ada kaitan dengan perbincangan ini iaitu apa? Contohnya setiap yang asal itu adalah harus sehingga didatangkan padanya dalil yang menunjukkan ia haram. Telur. Semua telur itu adalah hukumnya adalah harus. Semua telur, maknanya apa sahaja binatang yang mengeluarkan telur, kita makan telur tersebut adalah boleh kita makan. Sehingga didatangkan pada dalil yang menunjukkan ia haram. Kenapa ia boleh jadi haram? Mungkin kerana binatang itu berbisa sehingga menyebabkan kalau kita makan telur tersebut, ia akan mendatangkan mudarat. Tapi semua telur boleh kita makan. Semua telur lah. Saya malah nak sebut. Telur cicak. Apa khabar?
telur katak. Dalam hal ini, kalau kita menggunakan kaedah ini, asal sesuatu itu adalah harus. Sehingga ada dalil mana semua telur itu adalah, hukumnya adalah harus, boleh dimakan. Tapi taklah kebulu sangat kita nak makan telur cicak, telur katak dan sebagainya. Contoh yang lain, itu penggunaan binatang dan tanaman dalam penghasilan produk yang tidak jelas. Dalil pengharamannya adalah halal. Maknanya di sini apa? Kalau kita menggunakan hal suatu benda itu, dia kalau tidak ada status yang ini, maka hukumnya adalah halal. Kita tidak boleh nak meletakkan sesuatu hukum, sesuatu perkara tersebut. Apalagi binatang itu memang jelas boleh makan, sehingga ada dalil. Oh, binatang ini tidak boleh dimakan kerana faktor-faktor ini. Contohnya, burung elang. Kenapa dia tidak boleh makan? Sebab dia makan apa? Menggunakan paruh yang tajam. Kukunya yang kaki 2, kaki 4, kuku 2 di hadapan, 2 kuku 2 di belakang itu. Ini yang membezakan antara binatang yang ada karakter-karakter yang menyebabkan sehingga didatangkan pada dalilnya ia diharamkan. Okey. Maknanya kalau tidak ada dalil yang jelas sesuatu binatang itu tak ada dalil yang jelas, jangan kita mengharamkannya. Sehingga didatangkannya, oh, dalam hadis Nabi katakan bahawa ia adalah haram. Maka jelas ia adalah haram. Tapi sekiranya dia dikatakan binatang yang kita, binatang ini, binatang ini halal tak halal? Selagi mana binatang ini tidak dikategorikan dalam ciri-ciri binatang yang diharam untuk kita makan, maka dia terkeluar daripada konteks yang dinyatakan binatang yang diharamkan. Jadi, konteks hal ini, keyakinan itu mesti, kita kembali bincang kita, keyakinan itu mesti kita letakkan pada tahap yang sesuatu. Okey. Yang tahap yang saya katakan tadi yang tinggi. Tidak ada kita letakkan suatu benda yang ragu-ragu. Sebab benda ragu-ragu itu datang daripada syaitan. Sebab itulah kita kena harus sedar. Okey. Ini yang kita kena faham bahawa al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan oleh namanya keraguan. Itu amat penting dalam kehidupan kita. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang pengurusan, maka setiap keputusan yang kita buat, kita kena yakin. Jangan kita turn back lagi. Kita berbalik arah lagi. Ketika mana kita menentukan kerana apa, kita yakin bahawa apa yang kita putuskan, apa yang kita letakkan dalam perancangan kita adalah tepat berdasarkan keadaan semasa dan sebagainya. Beberapa faktor yang meletakkan bahawa, kita yakin kerana kita buat benda ini kerana kita yakin. Kerana ada potensi positif kalau kita meletakkan satu keputusan tersebut. Maka kita kena istiqamah dalam hal tersebut. Jangan kita ragu lagi selepas itu. Tapi kalau sekiranya kita lihat bahawa keputusan negatif itu adalah penting dalam keputusan itu, maka kita kena yakin dengan keputusan negatif tersebut. Contohnya, sepatutnya kita buat benda ni, tapi oleh kerana suasana yang sekarang ini tidak menyokong, maka kita memutuskan bahawa ia tidak boleh dilaksanakan kerana keadaan semasa yang tidak mengizinkan. Maka kita ambil keputusan negatif itu pada tahap yang yakin. Itu kita kena faham dalam konteks ini. Okey.